mengikut pendapat ulama klasik ataupun ulama salaf ataupun ulama kontemporari dipanggil ulama khalaf, ada berbeza pendapat dalam menafsirkan apakah arti as-siratal mustaqim. As-siratal mustaqim. Jadi kita kena faham, tunjukkanlah kami Allah as-siratal mustaqim. Jadi apa perbahasan ulama? As-siratal mustaqim dimaknai dengan Al-Quranul Karim. As-siratal mustaqim itu maksudnya ialah Al-Quranul Karim. Jadi kalau orang tanya sahabat-sahabatku sekalian, apa arti ihdinas siratal mustaqim dalam Al-Fatihah? As-siratal mustaqim itu maknanya Al-Quranul Karim. Daripada mana kita tahu? Itu adalah daripada pandangan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sebab kata Ali bin Abi Thalib, sirat, jalan yang lurus itu adalah tali Allah yang sangat kokoh. Dia lah yang maha peringatan dan maha bijaksana, dan dia pula lah jalan yang lurus. Jadi kata Ali bin Abi Thalib, as-siratul mustaqim itu Al-Quranul Karim. Jadi kita kata, ya Allah tunjukkanlah aku ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalan apa? Jalan yang semua ada dalam Al-Quranul Karim. Kalau kita mau ditunjukkan Allah jalan yang lurus, tapi kita tidak follow Al-Quranul Karim, buat apa kita solat hari-hari? Bila kita solat ihdinas siratal mustaqim, kita solat hajat COVID-19 ihdinas siratal mustaqim, kita solat hajat exam ihdinas siratal mustaqim, kita solat itu untuk mengelakkan COVID, untuk mengelakkan al-junun, al-juzam, wal-baros, ihdinas siratal mustaqim. Sedangkan kita tidak mengikuti pun Al-Quranul Karim. Jadi bagaimanakah rasanya kita nak dapat petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala? Seolah-olah Ali bin Abi Thalib, kalau kau mau Allah tunjuk, kau kena clear apa yang ada dalam Al-Quranul Karim. Kemudian apa yang dikatakan juga, apa makna itu? Makna yang pertama. Jadi makna yang pertama, as-siratul mustaqim Al-Quranul Karim. Makna yang kedua, mana as-siratul mustaqim itu ialah apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahawa as-siratul mustaqim itu ialah Islam. Ihdinas siratul mustaqim itu Islam. Ya Allah tunjukkanlah kami kepada Islam. Ya Allah tunjukkanlah kami kepada Islam. Ya Allah tunjukkanlah kami kepada Islam. Bukan saja rezeki, bukan saja hidayat, petunjuk, tapi apa yang dikatakan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, bahawa ihdinas sirat, ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan agama Islammu ya Allah. Jadi bagaimana sahabat-sahabat Nabi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah rahmatilah sahabat-sahabatmu ya Allah. Mereka tidak menyempitkan persoalan kalimah satu pun, tapi mereka membesarkan sesuatu yang sangat besar. Allahu Akbar. Jabir bin Abdullah pula radhiyallahu anhu mengatakan bahawa Islam lebih luas daripada apa yang ada di antara langit dan bumi, menyokong apa yang dikatakan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian Muhammad bin Hanafiyah mengatakan bahawa as-siratul mustaqim adalah agama Allah, yakni Islam. Agama selain Islam tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Disupport lagi, maknanya di situ ialah Islam. Kemudian ada pula yang mengatakan bahawa apa yang dikatakan as-siratul mustaqim, jadi yang pertama ialah Al-Quran, yang kedua ialah agama Islam itu sendiri, yang ketiga ialah al-haqq. Ihdinas siratal mustaqim, apa yang dikatakan oleh Imam Mujahid bahawa al-siratal mustaqim itu ialah al-haqq. Jadi itulah sebabnya bila kita terjemah, ya Allah tunjukkan kami ke jalan yang lurus, dia tidak sampai tau. Bila kita terjemah by word, word by word kita terjemah, so it's not belonging to that perfect atau accurate meaning from the Quranul Karim. Seolah-olah begitulah kata Zakir Naik. Itu sebabnya kita tak boleh terjemah Quran, kita kena tafsir Quran. Jadi bila kita sembahyang, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami kepada Al-Quranul Karim. Ya Allah tunjukkanlah kami kepada agama Islam. Ya Allah tunjukkanlah kami kepada al-haq, iaitu kebenaran. Kemudian apa kata lagi
pendapat Abu Al-Aliyah, itu pendapat yang keempat, bahawa Siratal Mustaqim itu maknanya ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum. Dan para sahabat dan radhiyallahu anhum. Allahu akbar. Allahu akbar. Jadi kita mau yang mana? Kita mau yang empat-empat kita boleh pegang. Empat-empat merupakan pendapat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para mufassirin. Jadi mau bagi tahu bagaimana pendapat yang keempat yang mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat tersebut as-siratal mustaqim. Sebab nanti kita tengok siratal ladzina an'amta alaihim. Itu ada dia punya perbicaraan selepas daripada ayat ihdinas siratal mustaqim. Jadi pendapat apa yang dikatakan oleh Al-Aliyah ini, Abu Al-Aliyah tentang as-siratal mustaqim itu Nabi dan sahabat-sahabat Nabi. Sebab pernah ditanya kepada Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, seorang tabi'in yang sangat hebat. Imam Hasan Basri mengatakan bahawa apabila ditanya tentang as-siratal mustaqim, dikatakan bahawa itu Rasulullah dan para sahabat. Itu sebabnya kata Hasan Al-Basri ini menyokong apa yang dikatakan Abu Al-Aliyah. Jadi mau bagi tahu bahawa apabila Nabi SAW membawa Islam itu secara komplit, bahawa itulah Al-Quran dan itulah Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Hari ini telah aku sempurnakan kepada kamu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, agama kamu, wa atmamtu alaikum, aku telah sempurnakan nikmatku lakum. Wa raditu lakumul Islam, dan aku redha Islam itu agama kamu. Kemudian apa kata Allah SWT kepada Muhammad SAW? Wa ma atakumur rasul fakhudhuh, apa yang dibawa oleh Nabi SAW kamu ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu, apa yang apa yang dilarang, wa ma nahakum anhu fantahu, apa yang dilarang oleh Rasul, kamu tinggalkan benda tersebut. Jadi mau bagi tahu, kalau kita mau siratal mustaqim tanpa Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Nabi yang membawa Islam itu selepas itu, maka kau jangan meminta sesuatu. Ihdinas siratal mustaqim. Hidayat dan petunjuk itu melalui apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang tinggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang tinggalkan sunnah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, where are you going? Where are you going? Are you going to explain to the Prophet Muhammad and the Sahabi that you have done something without knowing them, tanpa mereka tahu bahawa itu yang kau buat itu merupakan sunnah Nabi? Allahu Akbar. Jadi apa kita nak doa kepada Allah setiap kali kita solat, ihdinas siratal mustaqim, sedangkan kita tak ikut sunnah Nabi? Kita membuat bid'ah dalam agama, kita membuat sesuatu dalam agama, sedangkan itu bukan dibuat oleh Nabi SAW dan para sahabat. Kita memandai-mandai, tapi kita minta ihdinas siratal mustaqim. Hari-hari kita minta 5 kali dalam sehari. Subuh 2 kali, Zuhur 4 kali 6, Asar 4 kali 10, Maghrib 3, 13, campur Isya 4, 17. 17 kali kita minta ihdinas siratal mustaqim. Campur lagi solat-solat lain, solat rawatib dan sebagainya. Berapa banyak permintaan kita minta dalam 30-40 kali kita solat. At the same time, pada masa yang sama, kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar.